Seterusnya, perkembangan dari Sarawak. Peranan wanita dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Itu fokus utama berita dari Bumi Kenyalang hari ini. Untuk itu, kita bersama Buma Wen. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Golongan wanita memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan sesebuah kerajaan. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah peranan tersebut adalah dalam bentuk undi atau sokongan yang diberikan dalam pilihan raya. Ke arah itu, titah Raja Permaisuri Agong, peranan wanita harus terus diperkasa agar pengundi wanita turun mengundi atau menunaikan hak mereka untuk membentuk barisan kepimpinan kerajaan. Half of the population are women, so the country must also remember that half of the voters are women. So we need women power to establish a new government as well. If the women do not go out to vote, that's it. Raja Permaisuri Agong bertitah demikian pada perasmian persidangan ke-13 Wanita Desa Sedunia ACWW kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Kuching. Turut hadir isteri Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan penaung Persekutuan Institut Wanita Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tunku Bujang. Sarawak telah menjadi hos kepada 5 persidangan ACWW dan ini merupakan persidangan ketiga yang dihadiri Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. ACWW ditubuhkan pada tahun 1926 bagi menyediakan jaringan perkongsian pengalaman wanita desa seluruh dunia dan bersama-sama berusaha ke arah perubahan yang mampan. Jaringan global ini kini mempunyai lebih 450 ahli pertubuhan di lebih 80 negara. Baik, sementara itu pada persidangan sama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng memberitahu kerajaan negeri menyediakan pelbagai inisiatif dan bantuan kepada golongan wanita di negeri ini. Ujarnya ia untuk membangunkan kapasiti, keupayaan dan kecekapan wanita dalam pelbagai bidang dan kepakaran. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata badan bukan kerajaan NGO wanita di Sarawak amat berbakat dan tangkas dalam membantu mencapai matlamat pembangunan di negeri ini. Women NGOs are very talented and agile in helping to accomplish Sarawak's development goals. You can reach the most vulnerable, all these affected people in our community and find innovative solutions to tackle problems. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap demikian menerusi tayangan video secara maya pada persidangan ke-13 Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Kuching. Katanya lagi persidangan kali ini akan memberi makna yang cukup besar kepada Sarawak yang mempunyai populasi 2.6 juta orang dan hampir separuh daripadanya populasi terdiri daripada kaum wanita. Dalam pada itu, beliau mewakili Kerajaan Sarawak menjunjung kasih atas keberangkatan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Sarawak bagi menghadiri persidangan ini. Ujarnya Raja Permaisuri Agong mencerminkan keprihatinan baginda terhadap kegiatan ACWW dan wanita keseluruhannya, lebih-lebih lagi di Sarawak. Katanya lagi, ia sekaligus menjadi inspirasi bagi golongan wanita Sarawak untuk bergiat lebih aktif dalam pembangunan wanita dari sudut sosial. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC diminta terus memainkan peranannya dalam meneroka sumber tenaga yang boleh diperbaharui, terutama penghasilan sumber tenaga mesra alam bahan api bio. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng berkata, ia merupakan kerjasama penting dengan kerajaan negeri untuk menghasilkan aliran pendapatan baharu dari sumber semula jadi yang terdapat di Sarawak. Ujar Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, ia merupakan bidang baharu yang diterokai oleh kerajaan negeri ketika ini dan masih dalam peringkat kajian. Tambahnya, ini kerjasama kukuh antara SEDC dan kerajaan negeri dalam mempelbagaikan aliran pendapatan negeri selari dengan usaha untuk menubuhkan dana berdaulat.
Ujarnya melihat kepada pencapaian SEDC sejak 50 tahun penubuhannya, pelbagai kejayaan telah dicapai yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sarawak dalam semua sektor termasuk tenaga hidrogen. Beliau berucap pada majlis ulang tahun ke-50 SEDC di Kuching. Sementara itu, pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein dalam ucapannya memaklumkan seiring dengan perubahan semasa, SEDC kini perlu mengubah cara dan langkah dalam meneroka peluang perniagaan. Jelasnya SEDC perlu lebih kreatif dan inovatif dalam lanskap ekonomi yang kompleks dan berani mengambil risiko dalam meneroka ekonomi baharu untuk bersama kerajaan menjadikan Sarawak negeri maju pada tahun 2030. Pada majlis itu turut menyaksikan pelancaran projek berlian dan logo baharu SEDC. Projek itu juga dikenali sebagai Pelan Transformasi SEDC yang memfokuskan kepada 5 teras iaitu transformasi digital, transformasi organisasi, perubahan budaya, penstrukturan semula dan transformasi kewangan. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merancang untuk mengadakan acara Sapik Junior tahun hadapan bagi mempromosi muzik tradisional Sarawak ke peringkat antarabangsa. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu program tersebut akan dilaksana dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM Sarawak dalam usaha mengetengahkan industri muzik sapik selain meningkatkan minat masyarakat terhadap muzik tempatan. Ini adalah buah ilham daripada RTM Sarawak dalam usaha kita untuk mempromosikan lagi musical ataupun muzik tradisional dan juga equipment ataupun sapik ini ke dunia luar. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian kepada RTM selepas menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh di bangunan Baitul Makmur Kuching. Mengenai perjumpaan tersebut, beliau memberitahu 2 acara akhir anjuran RTM Sarawak dan disokong kerajaan negeri adalah pertandingan Bintang Piramli Peringkat Kebangsaan 2022 dan konsert kemuncak Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan 2022. Beliau berkata pertandingan Bintang Piramli Peringkat Kebangsaan 2022 akan diadakan di Stadium Perpaduan Negeri pada 15 Oktober nanti. Manakala konsert kemuncak Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan 2022 akan berlangsung pada 24 Disember tahun ini juga diadakan di Stadium Perpaduan Negeri. Jelasnya penganjuran kedua-dua acara tersebut akan menawarkan wang tunai keseluruhan berjumlah lebih RM90,000 kepada pemenang-pemenang pertandingan. Di Miri, seorang lelaki meninggal dunia selepas terlibat dalam kemalangan kendiri. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Pegawai Bomba Tinggi 2, Reri Binji memaklumkan kejadian itu berlaku di Jalan Batu Niah. Reri Binji mendedahkan sepasukan anggota bomba dan sebuah jentera dikerahkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada pukul 8.44 malam. Setibanya di lokasi, pihak bomba mendapati mangsa dikenali sebagai Jerry Ismail Abdullah tersangkut di dalam kenderaan pacuan 4 roda yang terbalik di tengah jalan. Mangsa difahamkan dalam perjalanan dari Simpang Engu ke Batu Niah dan telah disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang berada di lokasi kejadian. Mayat telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih, Buma.